Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat al-Fatihah dan dikasihi sekalian, kita merujuk kepada tafsir Ibn Katsir jilid yang keempat muka surat 557 pada ayat ke-19 dan 20, iaitu firman Allah SWT, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwa qala ya bushra hadha gulam wa asarruhu bida'ah wallahu alimun bima ya'malun. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق الله العظيم. Kemudian datanglah sekelompok orang yang bermusafir, lalu mereka menyuruh seorang pengambil air, maka dia menurunkan timbanya, dia berkata, wah, kabar gembira, ini seorang anak muda. Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, iaitu berapa dirham sahaja. Dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, sebelum ini kita telah bincangkan sebagai contohnya dalam tafsir oleh Al-Imam Al-Maturidi yang menceritakan bahawa tentang apabila mereka minta kepada ayah mereka, mereka telah pun berbohong kepada ayah mereka, dan kelak mereka akan minta ampun pada ayah, minta si ayah istighfar untuk mereka. Di sini menunjukkan bahawa mereka telah melakukan dosa, sama ada dosa besar ataupun dosa kecil, yang pastinya merupakan dosa besar. Nanti kita akan lihat mereka mengatakan, ya abana astaghfir lana, pada ayat ke-97 nanti di hujung nanti. Ini menunjukkan kepada kita bahawa mereka melakukan dosa, dan sekaligus sebagai bukti, kata para ulama tafsir, contohnya Imam Qurtubi, bahawa mereka ni bukanlah merupakan para anbiya alaihimussalatu wassalam. Mustahil seorang nabi ataupun nabi-nabi melakukan dosa-dosa, kerana apa yang boleh kita lihat iaitu bila mereka melakukan dosa-dosa yang besar ini, antaranya usaha untuk membunuh Yusuf alaihissalam. Ini sekaligus menolak kemungkinan mereka merupakan nabi, walaupun ada ayat yang menunjukkan seolah-olah mereka ini merupakan para nabi Allah yang diberikan pangkat, dipilih selepas itu. Di sini dalam tafsir Al-Imam Al-Maturidi yang namanya Ta'wilatul Quran, bahawa satu istinbat yang penting yang kita ambil daripada peristiwa ini, bahawa kalau mereka melakukan dosa besar, mereka wajib bertaubat. Kalau mereka melakukan dosa kecil, itu tidak mengeluarkan mereka daripada kedudukan sebagai seorang Islam. Tidak seperti dikatakan Mu'tazilah, bahawa sahibu saghira la ta'ziba alaihi. Ini Mu'tazilah mengatakan bahawa melakukan dosa kecil mereka tak kena azab. Wa sahibul kabira annahu yakhruj minal millah. Orang yang melakukan dosa besar pula keluar daripada Islam. Ini beza daripada kaul Khawarij, bahawa innahu idza irtakaba kabiratan aw saghiratan sara bihi kafiran musyrikan. Dalam pendapat Khawarij pula, ni firaq dhallah, kumpulan-kumpulan sesat, mengatakan bahawa kalau mereka melakukan dosa besar atau kecil, baik kecil besar, mereka akan keluar Islam. Jadi dalam apa yang berlaku ni menunjukkan bahawa anak-anak Nabi Yaqub tersilap, maka mereka melakukan dosa besar, mereka wajib bertaubat kepada Allah SWT. Kalaulah dikatakan ada hadis yang sahih yang bahawa Nabi telah pun menyatakan salasun min alamatin nifaq, man idza haddatha kadhab wa idza atumina khan wa idza wa'ada akhlaf, fakaifa yuwaffaq bainal aya wal khabar idh huwa la yahtamilu nasakh li'annahu khabar wal khabar la yahtamilu nasakh. Dalam konteks ini ada hadis yang sahih menunjukkan, riwayat Bukhari dan juga Muslim, bahawa orang itu kalau melakukan tiga perkara ni, terhimpun padanya tiga sifat ini, maka jadilah dia munafik. Kalau bercakap, bohong. Kalau dia beri amanah, dia khianat. Kalau berjanji, dia mungkir. Maka ketiga-tiga perkara ini ada pada anak-anak Nabi Yaqub. Bagaimana nak kita jelaskan keadaan ini? Kata Imam Al-Maturidi dalam tafsirnya Ta'wilatul Quran, Abu Mansur Muhammad bin Muhammad Al-Maturidi Samarkandi, ini ulama akidah yang terkemuka ini. Beliau mengatakan bahawa dengan apa yang berlaku ini, seorang itu tidak jadi munafik. Tidak jadi munafik dalam Amruddin. Maka anak-anak Nabi Yaqub ini, kalaulah mereka melakukan tiga perkara itu serentak, mereka tidak jadi munafik. Kerana munafik yang dimaksudkan munafik agama ni seperti berlaku pada zaman Nabi SAW, Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai contohnya, dan kumpulannya itu. Maka mereka mempunyai perentangan dalam hati mereka terhadap Islam, maupun zahir menampakkan keislaman. Sedangkan anak-anak Nabi Yaqub melakukan ketiga-tiga perkara tersebut, tiga sifat karakter itu ada pada mereka. Bercakap bohong, berjanji mungkir, diberi amanah untuk jaga adik mereka, habis ditolaknya jatuh dalam perigi tersebut. Maka ini menunjukkan kepada kita, kalau ada sifat-sifat tersebut berhimpun pada seseorang sekalipun,
tidak layak untuk kita melabelkannya sebagai munafik. Kerana munafik itu satu benda besar. Apabila kita mengatakan seorang munafik, berarti kita mengatakan dia kafir sebenarnya. Maka awasilah diri kita seperti yang disebut dalam tafsir Ta'wilatul Quran, bahawa peristiwa ini kita ambil sebagai satu panduan. Berarti ketiga-tiga karakter itu kalau berhimpun pada seorang pun belum melayakkan dia untuk jadi seorang munafik yang kafir maksudnya. Munafik akidah ni memerlukan kepada perkara-perkara lain. Kebencian dalam hati yang bersarang. Untuk kes anak-anak Nabi Yaqub ini, walaupun mereka melakukan tiga-tiga perkara tersebut, sifat itu ada pada mereka, tapi sebenarnya hati mereka beriman. Sebagai buktinya nanti kita akan lihat di ujung surah Yusuf ini, mereka berkata kepada ayah mereka, Ya abana astaghfir lana, wahai ayah, mintalah ampun kepada Allah untuk kami. Nanti kita akan sampai pada bahagian ini. Jadi masing-masing dalam hati dan dikasih sekalian, mengenai episod yang kita sedang bincangkan sekarang ni, iaitu berkaitan dengan kedatangan sekumpulan. Allah menceritakan apa yang terjadi kepada Nabi Yusuf dan pergi, iaitu ketika saudara-saudaranya melemparkannya ataupun mengikatnya pada tali, menanggalkan pakaiannya seperti disebut dalam banyak kitab tafsir. Al-Baghawi sebagai contohnya, Ibn Jarir Tabari riwayat yang banyak, Al-Imam Al-Qurtubi. Kemudian bila dah ikatkan pada tali tersebut, turunkan dalam pergi, dah sampai separuh, agak-agak jarak yang selamat, maka dipotongnya tali tersebut. Jatuhlah Nabi Yusuf AS ke dalam perigi itu. Dan ketika berada dalam perigi itu, telah kita belajar doa yang dibawakan oleh para ulama tafsir, contohnya Imam Ibn Jauzi dalam Zadul Masir. Datanglah Jibril menenangkannya dan memberi kepadanya berita gembira bahawa beliau di kalangan mereka yang dipilih menjadi Nabi-Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Setengah riwayat mengatakan bahawa Nabi Yusuf berada dalam perigi itu selama 3 hari. Ini merupakan satu riwayat daripada Abu Bakar bin Ayyash. Muhammad bin Ishaq berkata, setelah saudara-saudara Nabi Yusuf melemparkannya ke dalam perigi, mereka duduk kat sekitar perigi itu beberapa hari. Ya, mereka pulang malam tersebut dalam keadaan buat-buat menangis, dan kita telah pun bincangkan bidamin kadzib. Mereka datang kepada ayah membawa darah yang, baju yang dilumuri dengan darah kambing yang mereka sembelih itu. Dalam bahasa Arab, tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, kalau kita lihat dari sudut bahasa Arab ini, damin kadzib, mereka bawa kepada ayah ni darah yang, apa yang dikatakan, baju yang telah pun berlumuran dengan darah itu. Ini satu gaya bahasa dalam bahasa Arab sebenarnya. Gaya bahasa, pendekatan dalam bahasa Arab. Itulah kalau kita lihat indahnya bahasa Arab ni, kalau menyatakan tentang darah pada baju ini, darah yang dianggap sebagai darah bohong yang didustakan. Maknanya kat sini dipanggil wusifa bil masdar mubalaghatan. Ini satu bentuk sifat yang datangnya dalam bentuk masdar, kerana nak menunjukkan kukuhnya pembohongan itu. Kerana baju ni telah kita bincangkan bila dihantar kepada Nabi Yaqub, pertama yang dilihat baju itu sempurna, tak ada kesan koyak ke, kesan gigitan ke. Kalau kita kata seorang itu pembohong, huwa kazib. Kalau dia banyak bohong, huwa kadzab. Tapi kalau memang apa saja dia cakap bohong, huwa kazibun. Ini digunakan huwal kadzib bi'ainihi. Maknanya apa keluar daripada mulutnya semua bohong, pembohongan. Ini panggil, maknanya disifatkan seorang itu dengan masdar bagi merujuk kepada sifat itu memang mendarah daging dalam dirinya, tak boleh nak dielakkan lagi. Macam kita kata seorang qadhi, seorang hakim yang sangat bijaksana, kita panggil dia qadhin adlun contohnya, ataupun hakimun. Maknanya memang apa yang terbit daripada mulutnya merupakan kebaikan, kebenaran, perkara yang keadilan, fair untuk semua. Sebaliknya kalau kita kata seorang pembohong, huwa al-kadhib bi'ainihi, tengok saja dia nampak sebagai pembohong, maka inilah yang dimaksudkan dalam ayat Allah, waja'u ala kamisi bidamin kadhib. Maknanya mereka datang kepada ayah pada waktu malam itu dengan baju Yusuf dalam keadaan mempunyai darah, berlumuran dengan darah. Tapi penggunaan bahasa Arab di sini bidamin kadhibin, ini masdar sebagai satu wasf, menunjukkan kepada sifat ataupun keadaan pembohongan itu tak dapat nak disembunyikan, seperti telah kita bincangkan. Sampai Nabi Yaqub pun melihat pakaian itu dan mengatakan, alangkah baiknya segala itu, sampai pakaian aku pun agaknya dia nak makan tu, dia buka baju dahulu, tak sempat dia nak terkam baju tu dalam keadaan baik, tidak koyak ketika dipulangkan. Jadi Allah menceritakan kepada kita apa yang terjadi kepada Nabi Yusuf ini. Beberapa orang ahli qiraat membaca ya Bushrai, iaitu sehingga Imam Maksudi menyangkakannya sebagai nama orang yang dipanggil. Mungkin nama itu nama seorang yang dipanggil sebagai Bushrai, nama orang itu Bushrai. Tapi kalau kita perhatikan, pendapat ni sangat lemah. Apalagi Quran yang kita baca ni hampir-hampir tidak pernah menyebut nama orang yang tertentu. Bahkan tokoh-tokoh pun tak disebut. Nanti kita akan lihat perempuan yang dimaksudkan itu sama ada Zalikha ataupun Zulaikha, seperti yang dibaca disebut dalam kitab-kitab tafsir, contohnya Imam Qurtubi, contohnya Al-Imam Al-Baghawi. Tapi nama-nama itu semuanya datang daripada kisah-kisah Israiliyat.
tidak datang daripada Al-Quran. Jadi seakan-akan yang bersangkutan, orang yang datang ini ketika menurunkan pegayung ataupun timbanya ke dalam perigi itu, dia menyatakan ni, ya bushra hadza gulam. Ini satu pendekatan dalam bahasa Arab. Macamlah juga kalau kita lihat ke tafsir, mereka mengatakan ya nafsi, isbiri, ya gulami, aqbil. Ini seolah-olah satu permintaan, satu gambaran kegembiraan yang menguasai orang yang menurunkan timba ni tadi, bahawa telah datang waktu untuk kegembiraan. Tak disangka-sangka datang untuk mengambil air untuk tujuan minum. Rupa-rupanya dalam timba yang diturunkan itu bergayut seorang budak yang sangat cantik, yang sangat indah penampilannya, seorang yang sangat handsome. Jadi maksud bila mereka mengatakan ya bushra ini merujuk kepada panggilan seorang yang kerjanya budak suruhan untuk tujuan menarik timba ini ataupun pembantu, maka itu merupakan satu pentafsiran yang aneh. Kerana kita dinyatakan bahawa nama-nama manusia kurang disebut dalam Al-Quran, melainkan pada waktu tertentu, macam kisah Maryam, macam Luqman, adalah beberapa yang disebut namanya oleh Allah SWT. Selain daripada itu tidak disebut olehnya. Tapi maknanya erti bacaan seperti itu berdasarkan kepada bacaan lain yang mengidafahkan al-bushra kepada diri orang, yang maksudnya qiraah yang menyebut ya bushrai. Jadi kemudian ya idafah dibuang, bagaimana dalam bahasa Arab disebut perkataan ya nafsi dan juga ya gulami, iaitu dengan membuang huruf idafah. Maka dalam hal seperti itu boleh dibaca dengan kasrah ataupun rafa', dan ditafsirkan oleh qiraah lain dengan makna ya bushrai. Alangkah gembiranya, senangnya hati aku kerana pada waktu ni aku beroleh satu manusia yang sangat indah. Jadi selesai episod tentang pertemuan Nabi Yaqub dengan anak-anaknya yang menganiaya Yusuf. Kini berpindah pula kepada nasib Nabi Yusuf yang duduk sini dalam perigi itu. Dalam bahasa Arab, tuan-tuan, bila kita lihat perkataan wa ini, kalau bahasa Melayu seolah-olah macam kita cerita dan. Tetapi dalam bahasa Arab, wow kadang-kadang dia merupakan istighnafiyah. Seperti dalam konteks episod yang kita sedang bincangkan ini. Jadi, sebagaimana dalam bahagian-bahagian yang kita akan lihat kemudian nanti, dia berfungsi mengisyaratkan permulaan satu episod baru sebenarnya. Jadi, kita tak dapat bayangkan apa yang terjadi pada Nabi Yusuf dalam perigi, bagaimana perasaan anak kecil itu. Sekali lagi, ditemui banyak riwayat, antara lain mengatakan bahawa Jibril AS datang mengajar kepadanya doa, dan kita telah bincangkan doa ni seperti dikumpulkan oleh para ulama tafsir macam Ibn Jauzi dalam tafsirnya Zadul Masir. Entah berapa lama, mungkin 3 hari atau lebih, tak dijelaskan oleh ayat. Kemudian dramatiknya perkara ni kalau kita lihat, datanglah sekelompok orang musafir yang cukup ramai bilangannya. Telah panjang perjalanan mereka, setengah mengatakan bahawa mereka tersesat jalan. Mereka datang dari daerah Madian nak menuju ke Mesir, kemudian mereka tersesat di situ. Ada berbagai pendapat, tapi tidaklah perlu untuk kita ceritakan lanjut. Ada setengah mengatakan pula mereka sengaja lalu di kawasan itu kerana melihat ada orang pergi balik, iaitu abang-abang Nabi Yusuf, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan melakukan kesalahan, menipu ayah, khianat kepada adik, menolaknya jatuh dalam perigi. Sekarang kita akan lihat bagaimana sikap abang yang aneh ini, yang pelik ini, dikuasai syaitan ini, sanggup untuk menyebabkan Yusuf ini diperdagangkan sebagai hamba. InsyaAllah kita akan lihat dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.